satu taktik, iaitu kita encourage ataupun mengajak mereka untuk mengatakan bahawa Islam ni sebenarnya adalah suatu yang akan memberi kebaikan kepada dunia kan secara umumnya dan secara khususnya. Jadi dalam Seni Bina pun kita nak macam tu. Dan kita harap dunia ataupun Makkah Mukarramah ni dia menjadi contoh yang pertama untuk bukan saja umat Islam tetapi orang-orang lain pun melihat pembangunan di Mekah ni sebagai contoh. Kita nak macam tu. Jadi mereka pun rasa teruja kan untuk memikirkan tentang cara-cara yang bagaimana untuk kita membina atau membangun alam sekitar ini sebagai khalifah Allah di dunia. Kita nak menjadi contoh kepada kita bagaimana kita boleh memelihara alam sekitar. Itu. Prof, bagaimana pula pandangan dunia terhadap Malaysia, dan saya kira pencapaian Prof sampai mendapat anugerah sebagai tokoh Mak Hijrah 2010 Negeri Sarawak, dan kita nak melahirkan ramai tokoh-tokoh sebegini dalam Malaysia yang Najib sebut sebagai world class mentality, mereka yang berfikiran global tapi vokal, tapi lokal dari segi pemikiran mereka, dari segi tindakan mereka. Jadi apa usaha khususnya UIA contohnya nak menghasilkan produk-produk begini, produk tempatan bertaraf antarabangsa diiktiraf oleh dunia? Sebenarnya saya sendiri merupakan orang pertama sebenarnya produk tempatan yang lulus di universiti tempatan pertama untuk dalam bidang ni. Jadi sebagai pemegang ijazah kan pada tahun 78. Jadi daripada situ waktu tu kita fikir bahawa kita ni produk tempatan, jadi orang ingatkan kita kuranglah banding orang luar kan. Tapi sebenarnya tidak. Dia tidak seperti itu sebab kita usahakan. Jadi sekarang ni kalau kita tengok pandangan dunia kan, mereka menghormati Malaysia ni. Menghormati. Saya pernah dikatakan bahawa Malaysia sekarang ni cuma kita saja yang mengata kita ni negara membangun. Untuk dunia luar, mereka dah anggap kita tu dah masuk ke pintu dunia yang dah develop. Jadi untuk dia orang kita ni tidak boleh dimasukkan lagi dalam kumpulan-kumpulan yang dunia membangun ni. Jadi sebab itu kepakaran kita diperlukan. In fact banyak-banyak projek yang sekarang ni banyak penglibatan orang Malaysia, sama ada di Timur Tengah ataupun di mana-mana. Student-student saya sendiri, pelajar-pelajar saya ada di Timur Tengah, ada di China, ada di beberapa tempat. Malahan di Europe pun ada. Jadi kita, dan produk UIA pun kita tengok, even F1 pun ada pelajar UIA yang terlibat. Jadi kita bangga dengan pencapaian kita. Masalahnya kita ni kadang-kadang kita orang Melayu ni terlampau merendah diri kan, sehingga kita kadang-kadang kita tidak boleh menonjolkan kepakaran kita. I think kita kena lebih sikit. Tapi bukan hina diri. Bukan menghina diri. Kita kena merendah diri, tawaduk, tapi jangan kita sampai label kita orang pijak kepala. Ini tak boleh. Tapi macam Prof sebutkan tadi, ada pelajar Prof yang telah pergi ke beberapa luar negara tadi kan, mereka dah bertetap menempat di sana, bekerja. Ramai yang dah bekerja. Sama ada orang Malaysia ataupun of course yang luar negara pun kita ramai kan daripada UAE. Tapi sebenarnya yang bekerja di sana pun dah ramai. Bagaimana respon daripada mereka? Ada tak mereka kongsikan pengalaman bekerja bersama orang? Saya sentiasa berhubung dengan mereka dan feedback yang saya dapat amat memuaskan. Sebabnya apabila mula kumpulan yang pertama, kumpulan kedua dan sekarang ni semakin ramai kepakaran pelajar-pelajar kita keluaran universiti tempatan yang bekerja di negara-negara yang sedang pesat membangunnya. Jadi produk Malaysia ni memang diyakini oleh negara luar kan. Cuma misal katalah ada yang masih lagi dia mempunyai kualiti tapi takut nak ke depan sebab pada dia persaingan sangat sengit. Mana laluan atau jalan yang perlu diambil, Prof? Saya sebagai seorang akademik, saya percaya dengan apa yang dipanggil mentor-mentee system. Sistem mentor-mentee. Untuk kita memupuk semangat kita ataupun kekuatan kita perlu menimba pengalaman. Kalau zaman saya dulu memang kita tak ada orang yang untuk kita nak kata orang nak
ambil sebagai kita punya mentor. Tapi sekarang ni ramai. Jadi kita boleh mula dengan cara macam tu. In fact, sekarang ni pun saya apabila saya dapat projek-projek, misal yang terbaru ni saya dapat projek wakaf, bangunan wakaf daripada Emirat Arab Bersatu. Saya ajak kawan-kawan. Sebab saya ajak kawan-kawan yang muda-muda ni lah. Jadi kita harapkan mereka dengan cara itu mereka akan belajar. Dan insya-Allah satu hari mereka akan ke depan. Kita akan berundur ke belakang. Kita ni tak akan kita kata orang sampai menungkak lagi kan. Kita akan prepare kawan-kawan ni. Cuma kadang-kadang Prof, mungkinlah orang muda sekarang tak boleh terima bila dimarahi, kena tengking, apa lagi kena tegur dengan kasar sikit kan. Jadi macam Prof sendiri, pengalaman Prof dulu nak boleh sampai ke tahap ni, pasti banyak pernah tunggang langgang, jatuh, terhempap lah apa kan. Kena kebal jadi kebal lah. Tapi kalau orang muda sekarang marah sikit maju, marah sikit tak nak dah kan, rebel. Jadi berhenti kerja, pindah. Apa hal? Macam mana kita nak belajar pada kesilapan, Prof? Ini masalah yang besar lah dalam masyarakat, terutama sekali sekarang ni. Sebab ramai anak muda ni dia nak cuba kata orang ambil jalan pintas untuk kemajuan, untuk ke arah tempat maju. Sebenarnya kita perlu belajar. Kita selalu menimba pengalaman. Saya dulu ialah kata orang initiation by fire kan. Kita tak ada ni. Saya kata orang dalam banyak perkara yang saya buat, saya memang itu. Tapi saya cari orang yang untuk saya buat rujukan. Profesor yang lama. Saya cari. Saya tak malu tanya. Malahan saya pernah kata orang dimarahi lebih daripada marah pun. Kan? Tapi kita demi untuk memperbaiki kita sendiri. Betul. Kita harus terima. Ini adalah sebahagian daripada penimbaan pengalaman. Kalau kita nak berjaya, kita kena lalui ini. Terutama sekali apabila kita nak melangkah ke dunia antarabangsa kan. Betul. Pada tahun 85 saya diminta untuk pergi ke Arab Saudi kan. Saya pensyarah yang pertama dari Malaysia yang diminta ke Arab Saudi tahun 85. Kawan-kawan saya lain tak sanggup. Tapi saya pergi. Masa tu umur Prof apa cik? Bukan rahsia lah kan. 85 baru 85 means 30 tahun lebih lah. Oh 30-an? Tahun lebih. Saya muda ya, dah sampai ke tahap tu. Saya waktu tu saya pergi. Tentunya memang banyak pengalaman. Saya malahan bila sampai sana saya rasa kenapalah saya pergi kan. Tapi saya beranikan diri. Alhamdulillah daripada itu kita mendapat banyak pengalaman. Dan kalau pergi ke negara-negara yang kaya ni tak apalah. Tapi misal kalau kata kita diminta pergi ke negara yang miskin. Misal Mozambik misalnya kan. Di mana jalan rayanya semua jalan tanah merah kan. Highway dia pun tanah merah. Jadi kita sanggup tak sanggup. Itu yang saya pengalaman yang pertama saya, sebab saya kata initiation by fire. Pekerjaan pertama saya pergi ke Kelantan Selatan. Duduk dengan orang asli beberapa bulan. Dan sebagainya kan. Begitu juga di Pahang. Jadi untuk saya benda-benda ni mengajar kita kan, mengajar kita untuk dan memberi kita kekuatan internal. Kalau kita ada tu baru kita boleh berjaya. Kalau tak, nak kena hantar dululah Amin. Anak-anak kita hantar dulu tempat yang susah-susah baru dia kebal kan. Orang Kelantan kata ok tebing. Ok tebing. Tahan sekejap, jalan. Tahan sekejap, jalan. Jadi Prof, terima kasih kerana sudah berkongsi hari ini. Kami pun termotivasi. Lepas ni kalau kena marah, kita ada je. Belajar daripada pengajaran. Positif, sentiasa positif. Sentiasa smile. Marah orang tua ni dia marah sayang. Bukan dia marah sebab dia marah sebab dia nak mengajar. Kita jadi lebih baik. Mengajar, kita terima positif lah. Kalau kita positif dalam hidup kita, insya-Allah kita akan jadi orang yang berjaya. Stay young, insya-Allah. Insya-Allah stay young. Baiklah, terima kasih sekali lagi Prof bersama kita hari ini. Dan Irma, Fifi, nampaknya kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Jadi Fifi, macam mana pengalaman hari ini? Saya seronok sebenarnya sebab dapat bersama dengan Amin dan Irma kan. Dan juga tadi pun walaupun saya tak bersama dalam segmen Musafir tu, ada banyak sebenarnya saya catat. Itu seronok hidup. Assalamualaikum. Kita pun belajar. Kita pun belajar sekali di sini. Kan? Dan hari ini pun kita banyak bercerita tentang ilmu. Sangat seronok berkongsi bersama dengan penonton-penonton. Kita sangat
tua. Ditutup dengan motivasi pada Profesor Ismail Zain. Dan macam Masih Irma, kalau apa-apa cadangan anda nak Assalamualaikum, nak buat apa-apa cadangan sebagainya, saya bagaimana Ya, saya bacakan sekarang. Emailkan ke assalamualaikum@tvalhijrah.com ataupun di Facebook, tab je Facebook/assalamualaikum, ataupun sebarang cadangan, pertanyaan, boleh tanya terus melalui Twitter. Namanya @assalam_alhijrah. Ya, jadi cerita esok akan bersyarat? InsyaAllah saya Cuma moderator pula saya. Mari kita renung ayat Allah SWT. Wa ma kanal mu'minuna linfiru kafah. Tak perlu semua orang pergi keluar berperang. Falawla nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifah yatafaqahu fid din. Dan kata Allah, perlu ada pula sebahagian pada mereka keluar untuk mendalami agama, cari ilmu. Kerana apa? Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Dan bila mereka pulang, mereka memberi faedah kepada masyarakat setempat mereka. Moga-moga orang di tempat tersebut mendapat peringatan, mendapat inzar. Kita jumpa lagi esok dalam rancangan Assalamualaikum. Masih lagi 8 hingga 10 pagi bersama saya dan juga daripada saya Astagfirullahaladzim. Saya tinggalkan anda semua di bawah lindungan Allah. Assalamualaikum. InsyaAllah. Dan saya Irma Smith. Kita jumpa besok.